golongan wanita antara golongan yang paling ramai akan bertemu dengan Dajjal, akan jadi pengikut Dajjal. Kalau nak makanan, nak minuman, kena beriman kepada Dajjal. Itu syarat dia. Sebab itulah makin ramai yang pergi bertemu dengan Dajjal. Mereka menjual iman mereka. Mereka menggadaikan iman yang telah pun ditanam oleh nenek moyang mereka dahulu. Mereka adalah duta kecil Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi Alhamdulillah, untuk pada episod pada kali ini kita dah masuk pada episod yang ke-12 siri 10 tanda besar kiamat. Alhamdulillah, kita dah buat daripada siri yang pertama, episod yang pertama sampai episod yang ke-11. Kita dah bincang banyak sangat. Kita bincang daripada kemunculan Imam Mahdi, di mana Imam Mahdi muncul, apa yang akan berlaku, peperangan apa yang akan berlaku, bagaimanakah nasib manusia pada ketika itu, and then bila mana kemunculan Dajjal, macam mana manusia nak survive dalam kehidupan Dajjal, kemudian turunnya Nabiullah Isa alaihi salam, and then Dajjal mati dan turun ataupun keluarnya Ya'juj wal Ma'juj. Maka Nabi Isa dan tenteranya berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah supaya dimatikan Ya'juj wal Ma'juj. Jadi kalau kita tengok turutan daripada tanda besar pertama sampai ke 10, memang betul khilaf para ulama sangat banyak. Ada ulama mengatakan Ya'juj wal Ma'juj, ada mengatakan nombor 2. Ada ulama mengatakan Ya'juj wal Ma'juj tanda kiamat yang nombor 4. Disebabkan itulah saya hanya mengambil satu pandangan sahaja supaya senang bila mana kita nak belajar, supaya senang anda juga bila mana anda nak belajar ke, bila mana anda nak memahami daripada hadis Nabi, mudah untuk kita peringkat orang awam. Jadi Alhamdulillah, kita dah masuk episod yang ke-12. Kali ini kita akan bincang macam mana nasib manusia bila mana Ya'juj wal Ma'juj sudah pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa yang kita boleh tengok pada zaman itu, pada ketika itu, dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi ada bagi tahu, kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Allah, maka kalian akan dapati orang kafir tidak akan boleh meminum walaupun seteguk air. Ini bukan zaman itu, ni sekarang. Daripada dulu sampai sekarang, andai kata dunia ini ada nilai, dunia yang kita tengok hari ini, dunia yang kita lihat pada hari ini, yang kita guna hari ini, ada nilai di sisi Allah, maka orang kafir tidak akan boleh minum walaupun seteguk. Dan dalam satu hadis Nabi yang lain juga, Nabi ada kata, lau kanatid dunya ta'dilu indallah, seandainya dunia ini ada nilai di sisi Allah sebesar 11 sayap nyamuk pun, masaqa kafiran minha, nescaya orang kafir tidak akan boleh minum walaupun seteguk, setitis air pun mereka tak akan boleh minum. Tapi disebabkan dunia ini tidak ada nilai langsung di mata Allah, tidak ada nilai walaupun sebesar zarrah di mata Allah, menyebabkan Allah bagi juga kepada orang kafir. Dan tidak adalah yang paling mengenal dunia, tidaklah yang paling tahu sangat berkaitan dengan isi dunia melainkan penciptanya. Disebabkan itulah Dajjal, bila mana Dajjal pergi kepada manusia, apa yang Dajjal bawa? Dajjal bawa dunia. Dajjal bawa dunia. Dajjal menawarkan dunia kepada manusia. Sebab Dajjal tahu manusia sangat gilakan dunia, manusia nakkan dunia. Dajjal tahu manusia sanggup buat apa jua semata-mata nakkan dunia ada di tangan mereka, dan manusia sanggup sampai tahap membunuh supaya mereka nakkan harta itu menjadi milik dia. Sebabkan itulah fitnah Dajjal, antara fitnah keimanan, dan Dajjal juga membawa harta benda kepada manusia. Sebab itulah Nabi ada bagi tahu kepada kita, seandainya kalian dapati yang Dajjal sudah pun keluar, ramai di antara manusia akan pergi bertemu dengan Dajjal. Nabi kata ramai akan pergi bertemu dengan Dajjal, dan Nabi nasihatkan kita, janganlah sesekali ataupun tutuplah pintu rumah kalian, janganlah sesekali kalian menggauli, bergaul, berkawan
pergi jumpa dengan orang yang dapat bantuan daripada Dajjal. Itu yang Nabi nasihatkan kepada kita. Kenapa? Disebabkan mereka yang dapat bantuan daripada Dajjal ini, mereka yang dapat emas, intang, beliang, makanan dan minuman daripada Dajjal, mereka adalah duta kecil Dajjal. Mereka akan mentaati Dajjal, mereka akan walak kepada Dajjal. Bahkan mereka juga akan mengatakan kepada Dajjal, andai kata di sana masih lagi ada orang yang belum bertemu dengan Dajjal, andai kata di sana masih lagi ada orang yang belum lagi beriman kepada Dajjal, maka semestinya mereka yang duta kecil Dajjal inilah akan bagi tahu kepada Tuhan mereka itu Dajjal. Sebab itulah Nabi nasihatkan, siap-siap tutup pintu rumah, jangan menggauli. Walaupun kalian mendapati jiran kalian yang pergi bertemu dengan Dajjal, walaupun kalian dapati bila mana dia balik bertemu dengan Dajjal, dia memiliki kekayaan luar biasa, memiliki makanan yang sangat banyak, kerana pada ketika itu makanan sudah pun tidak ada, minuman sudah pun tidak ada, melainkan adanya pada Dajjal. Kalau nak makanan, nak minuman, kena beriman kepada Dajjal. Itu syarat dia. Sebab itulah makin ramai yang pergi bertemu dengan Dajjal. Mereka menjual iman mereka. Mereka menggadaikan iman yang telah pun ditanam oleh nenek moyang mereka dahulu. Tapi mereka sudah tidak sabar, mereka sudah tidak tahan dengan godaan Dajjal dan sebagainya. Sebab itulah kalau kita tengok golongan wanita antara golongan yang paling ramai akan bertemu dengan Dajjal, akan jadi pengikut Dajjal. Disebabkan Dajjal akan bawa kepada mereka emas. Dajjal akan tunjukkan kepada dia gelang emas yang besar, berat, rantai emas yang sangat cantik, yang menyebabkan bila mana golongan wanita melihat kawan dia yang baru je balik bertemu dengan Dajjal dapat gelang emas yang besar, semestinya mereka pun akan ada perasaan iri hati. Bestnya dapat harta, bestnya dapat emas dan semacam dan wahakata. Dan disebabkan itulah golongan wanita mungkin mereka boleh menahan dari sudut kelaparan. Golongan wanita mungkin mereka boleh menahan dari sudut dahaga, tapi mereka tidak akan boleh menahan dari sudut melihat harta, emas dan sebagainya. Sama juga dengan lelaki. Mungkin lelaki tidak hairan sangat dengan emas dan sebagainya, tetapi lelaki dia tak akan boleh menahan perasaan kelaparan. Lelaki tak akan boleh menahan rasa lapar. Lelaki susah nak menahan rasa dahaga. Tengok pada hari ini pun, lapar, tak boleh nak lapar sikit, mesti kena cari makanan. Padahal baru je 30 minit lepas baru makan, tiba-tiba lapar sikit, terus cari makanan. Sebab apa? Sebab perut tak tahan. Sebab kita tak pernah ajar diri kita untuk ada perasaan lapar, untuk melatih diri kita dan sebagainya. Sebabkan itulah fitnah Dajjal di antara fitnah yang sangat dahsyat. Umat Nabi SAW, mereka akan bertemu dengan dua manusia, yang mana dua manusia ni adalah lelaki, yang mana keduanya membawa satu malapetaka yang sangat dahsyat di atas muka bumi. Nombor satu adalah Dajjal dan nombor dua adalah Ya'juj wal Ma'juj. Sebabkan itulah berhati-hatilah wahai umat Nabi SAW. Maka bila mana Ya'juj wal Ma'juj telah pun dimatikan oleh Allah, maka bumi pun bersih daripada mayat Ya'juj wal Ma'juj. Ketika itulah Nabiullah Isa alaihissalam akan memerintah bumi, dan mereka yang berada di bawah pemerintahan Nabiullah Isa alaihissalam, mereka akan merasai keberkatan, keadilan yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Dan ketika itulah bumi akan mengeluarkan segala isinya. Bumi akan menjadi subur, bumi akan menjadi bumi yang berkat pada ketika itu. Dan ramai di antara manusia yang mula beriman kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dan bila mana Nabiullah Isa alaihissalam memerintah bumi, 5 perkara yang Nabi Isa akan buat. Nombor 1 adalah Nabi Isa akan menggunakan syariat Nabi SAW. Dan nombor 2, Nabi Isa akan mematahkan salib sebagai salah satu tanda yang Nabi Isa tidak mati dengan disalib, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nombor 3 adalah Nabi Isa akan membunuh segala khinzir-khinzir yang ada di atas muka bumi pada ketika itu, yang menandakan agama Nabi Isa tidak membenarkan umat dia untuk makan khinzir. Dan nombor 4 adalah Nabi Isa akan membatalkan jizyah,
Dan yang nombor 5 adalah Nabiullah Isa akan menghapuskan segala zakat di atas muka bumi pada ketika itu. Kata para ulama, disebabkan pada ketika itu sudah pun tidak ada orang yang layak menerima zakat. Kata para ulama, disebabkan pada ketika itu kesemua manusia dalam keadaan cukup, kesemua manusia dalam keadaan penuh dengan harta, sampaikan mereka tak tahu di manakah mereka patut salurkan harta mereka, sampaikan mereka tak tahu nak cari di mana orang miskin, nak cari di mana orang yang fakir. Kerana pada ketika itu tidak ada orang miskin, tidak ada orang fakir, dan tidak ada orang buat pinjaman pada ketika itu. Disebabkan bumi mengeluarkan keseluruhan isi bumi pada ketika itu, dan manusia dapat merasai dengan sangat kenikmatan. Dan sebab itulah beruntungnya umat Nabi SAW. Kerana di awal kemunculan Nabi akhir zaman, ada sebahagian umat Nabi yang boleh bertemu dengan Nabi akhir zaman, iaitu Nabi SAW. Dan beruntung juga umat Nabi SAW, kerana ada sebahagian daripada umat Nabi yang mana mereka dapat bertemu dengan Nabi Ulul Azmi, iaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Maka beruntunglah bila mana manusia ditakdirkan untuk hidup bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan kata para ulama, Nabi Isa akan hidup bersama dengan kita selama 40 tahun. Nabi Isa akan memerintah selama 40 tahun. Ketika itu masih lagi ada Imam Mahdi. Ketika pemerintahan Nabiullah Isa alaihissalam masih ada lagi Imam Mahdi. Ketika itulah Nabi Isa akan berkahwin, akan ada anak dan sebagainya, akan hidup macam kita. Dan Nabi gambarkan juga kepada kita, andai kata ada seorang lelaki yang meletakkan di atas tanah biji benih, maka nescaya biji benih itu akan bertukar, akan keluarnya pokok yang sangat subur, dan pokok itu akan mengeluarkan buah pada ketika itu juga, dan buah itu boleh dimakan. Sampaikan Nabi kata buah delima boleh dimakan dengan puluhan ramai orang, dan kulit daripada buah delima itu boleh dijadikan tempat teduhan daripada hujan. Dan kalian juga, kata Nabi, akan dapati unta, dan kalian juga akan dapati unta akan duduk bersama dengan singa, harimau akan duduk dengan lembu, anak-anak kecil akan bermain dengan ular-ular yang berbisa. Kerana pada ketika itu kesemuanya tidak jadi berbisa lagi, kerana pada ketika itu sudah tidak ada orang jahat. Ketika itu, zaman itu tidak ada orang jahat. Langsung kesemua manusia hidup dalam keadaan kebaikan, dan tidak ada kejahatan dan tidak ada kemungkaran pada saat itu. Lalu bila mana berlalunya masa, berlalunya zaman, Allah takdirkan wafatnya Nabiullah Isa alaihissalam, dan Allah takdirkan wafatnya Imam Mahdi. Ketika itu berhati-hatilah wahai manusia, kerana tanda besar kiamat yang akan datang sangat dekat dengan kalian, iaitu dabbah, binatang akhir zaman, akan keluarnya dukhan, akan terbitnya matahari daripada sebelah barat. InsyaAllah untuk tanda kiamat seterusnya kita akan kongsikan dalam episod yang seterusnya, insyaAllah. Untuk episod kali ini itu sahaja dulu. Moga-moga apa yang saya kongsikan pada anda pada kali ini boleh dapat manfaat, boleh ambil manfaat dan kongsikan kepada orang lain juga, supaya manfaat ini kita boleh berkongsi. Kerana sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.